Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Cikgu Azimi Mazin akan menerangkan mengenai bab yang kelima, iaitu hidupan liar di Malaysia ya. So hari ini sama-sama lihat, anda boleh lihat buku teks. So anda lihat boleh rujuk buku teks juga ya, buku surat 5 sambil saya menerangkan di sinilah. Okey, yang pertama sekali kita akan lihat tentang hidupan liar di Malaysia ini. Apakah maksudnya? Okey, hidupan liar ni adalah spesies haiwan liar atau burung liar. Okey, sama ada dilindungi sepenuhnya ataupun yang dilindungi sebahagian sahaja ya. Ada yang dilindungi dikepung diletakkan di dalam apa nama ni, di dalam sebuah tempat lah, ataupun dia dibebaskan tapi diberikan chip dan sebagainya dan supaya dapat digesan. Itu maksudnya lah ya. Sebab dia vertebrata ataupun invertebrata lah. Tulang belakang ke tak tulang belakang, maksudnya yang di darat, yang di air, yang di udara dan sebagainya. Yang hidup ataupun mati. Hidup pun kita jaga, yang mati pun juga kita kategorikan sebagai hidupan liar jugalah. Matang atau tak matang, sama ada boleh dijinakkan atau ni salah eja ya, atau dibiarkan dalam kurungan ataupun dibiarkan bebas itu maksud hidupan liar. Tapi ini sekadar maksud, sebab dalam exam kita akan tanya pun tentang maksud ini. Okey, yang pertama kita tengok contoh hidupan liar. Ada banyak contoh seperti harimau Malaya, gajah pigmi, beruang matahari ataupun kita panggil sebagai beruang madu tapir, badak Sumatera, orang utan, monyet Belanda, enggang, helang merah, penyu, dugong sebagainya. Tapi hari ni cikgu nak ambil dua sajalah. Okey, yang pertama sekali ialah haiwan pigmi, gajah pigmi ni lah Jadi gajah ni kurang 1,500 ekor dah tinggal di Malaysia ni. Ya, disebabkan oleh berbagai-bagai sebab, maka dia dah berkurangan dan haiwan ini boleh dijumpai ataupun habitatnya ialah berada di tanah rendah dan lembah, tempat dusun-dusun dia suka kat situlah. Dan antara lokasi utamanya adalah di Kinabatangan di negeri Sabah. Haiwan ini adalah haiwan herbivore. Tahu tak haiwan herbivore tu haiwan apa Haiwan yang hanya makan tumbuh. Okey, haiwan yang kedua, ni cantik, harimau ni adik-beradik ke apa ni. Okey, harimau Malaya. Harimau Malaya ni pun dah kurang dah tinggal 250 hingga 340 ekor je. Di harimau ni biasanya diburu untuk kulitnya yang cantik untuk dibuat baju dan sebagainya lah. Okey, dia punya habitat adalah di hutan pama, hutan paya gambut, hutan gunung dan juga belukar. Cikgu salah je pama tu ya, betul kan? Okey, manakala lokasi utamanya, iaitu habitat yang atas ni ialah habitat yang biasa ditemui lah. Okey, yang bawah ni ialah lokasi. Lokasi ialah hutan paya hinggalah di kawasan pergunungan rendah. Haiwan ini merupakan haiwan karnivor sebab dia makan haiwan yang lain, haiwan karnivor. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan ekopelancongan. Okey, ekopelancongan. Okey, ekopelancongan ni apa? Ekopelancongan ialah kawasan pelancong ataupun kawasan pelancongan, kawasan semula jadi yang indah, yang menarik. Kemudian tu untuk menikmati udara segar, semula jadi, udara segar, bersih. Macam itulah, itulah kawasan ekopelancongan. Okey, kegiatan pelancongan ni melibatkan seperti kita berinteraksi dengan hidupan liar iaitu kita berpeluang melihat, berinteraksi dengan dia, kita boleh naik dia. Contohnya pengguna penunggang gajah di Kuala Gandar Pahang. Ni contohnya lah. Ni dekat Kuala Gandar lah ni. Okey, di Pahang. Okey, kita boleh naik dia melihat orang hutan di Sepilok Sabah contohnya orang hutan tak boleh naik lah. Kita tengok saja. Merentasi hutan Taman Negara Pahang, Taman Negara Semilajau, Seri Sarawak contohnya Kemudian kepentingannya juga ekopelancongan ialah mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat tentang kepentingan pemeliharaan hidupan liar. Kita nak didik masyarakat ni. Okey, contohnya kita wujudkan pusat konservasi. Pusat konservasi ni adalah pusat di mana kita tempatkan haiwan itu, haiwan yang mengalami masalah kepupusan dan sebagainya yang berkurangan. Pusat konservasi hidupan liar di Sungai Dusun contohnya itu untuk tapir pusat konservasi dan penerangan penyu di negeri di Melaka ada, di Segari, di Perak ada. Contohnya lah kita ternak, kita biarkan penyu tu contohnya
Dan juga selain daripada itu ialah memberi peluang pekerjaan. Itu kawasan ekopelancongan penting memberi peluang pekerjaan. Ada banyak pekerjaan yang boleh wujud disebabkan oleh ekopelancongan ini. Contohnya, ni. Tengok yang gambar ni. Scuba Scuba jadi dia punya jurulatih scuba di Pulau Perhentian contohnya. Di Pulau Redang dan sebagainya. Kemudian tu jadi pengendali hidupan liar di Langkawi Wildlife Park contohnya lah. Okey, ni kepentingan-kepentingan. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan yang seterusnya ialah dari segi pendidikan. Pendidikan ni antaranya ialah menubuhkan pusat pemeliharaan dan pembiakan spesies terancam yang terancam, menyediakan pengajaran dan pembelajaran berkaitan hidupan liar. Okey, menjalinkan hubungan kerjasama dengan jabatan-jabatan agensi kerajaan yang berkaitan dengan hidupan liar melalui projek penyelidikan. Apa lagi? Kerjasama dalam bidang profesional seperti kerjaya veterina, pensyarah, penyelidikan dan ahli forensik. Haiwan ada ahli forensik juga. Kita cepat kenapa dan mengapa untuk menyelesaikan masalah itu. Okey. Selain daripada itu, kita juga pendidikan juga penting untuk melestarikan alam sekitar. Contohnya, kita mengadakan program Kita Semula. Ini simbol dia lah. Simbol Kita Semula ni yang kita guna pakai kan. Okey, ni salah je, inovasi murid. Menggalakkan inovasi murid untuk mencipta, menghasilkan teknologi yang mesra alam. Sama ada di peringkat sekolah ataupun di peringkat pengajian tinggi ke peringkat sekolah tu melalui lukisan. Kita ambil botol-botol terbuang, kita guna pakai semula dan sebagainya. Okey. Kemudian tu kita menggalakkan dan melindungi biodiversity negara, okey, melalui mata pelajaran geografi macam sekarang ni dan juga sains. Kemudian menanam pokok bakau. Ni contoh, ni pelajar buat menanam pokok bakau, lawatan ke taman negara dan juga hutan simpan. Okey. Selain daripada itu juga kita buat penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D, research and development. Okey. Okey, kenapa kita nak buat research and development R&D ni? Ialah untuk kita memikirkan bagaimana cara untuk kita melindungi hidupan liar yang hampir pupus yang terdapat di negara kita ini. Okey, ini dia hari ini kita belajar tentang hidupan liar di Malaysia, iaitu apa itu hidupan liar di Malaysia dan juga kepentingan hidupan liar di Malaysia. Nanti akan datang kita akan belajar tentang manusia, kegiatan manusia, apakah kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia dan juga apakah usaha-usaha untuk pemeliharaan dan pemuliharaan di Malaysia. Okey, sampai jumpa lagi. Lepas ni pastikan anda jawab PBD yang cikgu akan postkan dalam grup masing-masing dan jangan lupa hantarkan kehadiran hari ini dalam grup masing-masing. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.